Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga kita menempah kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ini Hari Kebangsaan, pada tahun 2022 kita membawa tema iaitu Malaysia Quran Hour. Malaysia bersujud, keluarga Malaysia teguh bersama. Ini merupakan salah satu misi utama dalam kehidupan kita agar kita menjadi insan yang sentiasa dipuji, cemerlang di dunia dan akhirat. Khususnya kita sebagai rakyat Malaysia ingin membentuk negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Pada tahun ini Malaysia Quran Hour membawa tema iaitu melalui surah As-Sajdah. Surah yang ke-32 terdiri daripada 30 ayat dan surah ini adalah surah Makkiyah. Sebagaimana kita maklumi bahawa surah Makkiyah ia bercerita tentang akidah, tentang akhlak, bagaimana membentuk akidah sahihah, bagaimana membentuk akhlak yang terpuji sehingga ia menjadi salah satu momentum dalam kehidupan kita menjadi insan yang terpuji bukan setakat di dunia, terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surah As-Sajdah, surah yang merupakan salah satu surah yang dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya baginda tidak akan melelapkan matanya melainkan baginda membaca surah As-Sajdah. Dengan demikian, pada tahun ini kita mengambil surah As-Sajdah sebagai satu peluang bagi kita agar semua rakyat Malaysia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sujud tersebut akan membentuk keluarga Malaysia teguh bersama. Dengan demikian, sebelum kita berbicara lebih lanjut lagi, mari sama-sama kita memperhatikan isi kandungan Al-Quran iaitu daripada surah As-Sajdah ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Ayat-ayat ini akan dibacakan oleh saudara Halim Zainuddin. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah tuan-tuan dan puan kita akan baca surah Sajdah ayat 15 dan 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون.
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون صدق الله العظيم. Mafhumnya, orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami hanyalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Ayat yang ke-16, perut mereka jauh daripada tempat tidurnya, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh berharap, dan mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada saudara Halim yang telah membacakan ayat suci Al-Quran sebentar tadi, iaitu daripada surah As-Sajdah, surah yang ke-32 daripada ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Dapat kita fahami bahawasanya surah As-Sajdah surah yang amat dicintai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa baginda mencintai surah tersebut? Sebab surah tersebut ada mesej yang amat penting yang harus dijalankan dalam kehidupan kita. Harus kita teliti dalam kehidupan kita. Ada 4 poin utama untuk menjadi seorang insan yang sentiasa bersujud kepada Allah. Dengan sujud tersebut, mereka akan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 4 poin yang amat penting daripada ayat 16 sampai ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Iaitu yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua tersungkur sujud, yang ketiga mendirikan solat tahajud, yang keempat adalah infak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang insan yang beriman kepada Allah, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sebagai seorang mukmin yang sejati, mereka sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mereka bertasbih, mereka bertahmid. Di ujung ayat itu adalah menyebutkan la yastakbirun, mereka tidak menyombongkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang tidak menyombongkan diri, apabila seorang beriman kepada Allah dengan penuh keimanan yang teguh, artinya mereka dapat menghindarkan diri daripada sifat sombong, sifat yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan adanya ayat ini memberikan satu peluang bagi kita untuk membina diri kita agar kita menjadi insan yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara kita mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan adanya Al-Quran, ayatillah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iaitu ada ayatul Quraniyah dan ada ayatul Kauniyah. Ayat Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita untuk mencari solusi kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan adanya ayatul Quraniyah, kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan adanya ayatul Kauniyah, ia adalah merupakan salah satu momentum bagi kita untuk tafakkur akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya ayatul Quraniyah dan ayatul Kauniyah akan membentuk manusia menjadi insan yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bila mereka melihat ayatul Quraniyah dan melihat ayatul Kauniyah, mereka akan meyakini sentiasa akan membaca Al-Quran, mereka akan tersungkur sujud, mereka sentiasa zikrullah, dan tak lain tak bukan ini adalah salah satu peluang bagi seorang insan yang beriman akan sentiasa menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan pada ayat yang ke-15 sebentar tadi, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukkiru biha kharru sujjada wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Namun apa yang mereka ingin lakukan setelah mereka beriman kepada Allah, setelah mereka berzikir kepada Allah, maka
jawapan dia adalah pada ayat yang ke-16. Kami minta kepada saudara Halim Zainuddin untuk mengulangi bacaan ayat yang ke-16. Falyatafaddal mashkura. InsyaAllah, terima kasih Ustaz. InsyaAllah kita akan baca semula. Bismillahirrahmanirrahim. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. Itulah ayat daripada ayat 16 surah Sajdah yang mafhumnya perut mereka jauh daripada tempat tidur, mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan penuh berharap, dan mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan kepada mereka. Menarik pada ayat ini, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan dengan penuh keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sujud dengan hati yang penuh khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hati yang penuh ikhlas sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bangkit tengah malam. Tujuan apa? Bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sinilah misi Malaysia Quran Awal pada tahun ini, mengajak kita semua, menyeru kita semua untuk bersujud kepada Allah dengan melaksanakan tahajud bangkit tengah malam. Ini adalah merupakan salah satu hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, secara horizontal. Kemudian secara vertikalnya, bila kita bangkit daripada tempat tidur, kita menunaikan solat tahajud. Kemudian pada waktu pagi, apa yang kita ingin tunaikan? Infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, iaitu hablum minan nas, secara hubungan vertikal sesama manusia. Artinya setiap insan yang melaksanakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka terhakislah dalam diri mereka sifat kesombongan kepada Allah dan sifat kesombongan kepada manusia. Bila ini berlaku dalam kehidupan kita, maka jadilah negara kita negara yang sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila setiap keluarga melaksanakan keimanan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berzikir, infak dan sedekah dan bangkit tengah malam bersama ahli keluarga, apa yang akan terjadi? Jadilah keluarga Malaysia teguh bersama dalam misi Malaysia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila setiap ahli keluarga, organisasi dan pemimpin rumah tangga dan pemimpin rumah tangga, mereka akan sentiasa sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila semua ahli keluarga dan pemimpin organisasi dan negara melakukan hal yang demikian, apa yang terjadi? Jadilah negara tersebut dipimpin oleh orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jom mari sama-sama kita memperhatikan surah As-Sajdah pada ayat yang ke-24. Ia akan membicarakan tentang bagaimana sosok pemimpin yang ingin diraih dalam kehidupan kita. Maka kita dengarkan ayat tersebut yang akan dibacakan oleh saudara Halim Zainuddin. Falyatafaddal mashkura. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan bacakan ayat yang ke-24 surah As-Sajdah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا
ما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون وكانوا بآياتنا يوقنون صدق الله العظيم. Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami selama mana mereka bersabar, mereka meyakini ayat-ayat kami. Menariknya tuan-tuan dan puan rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan ayat panduan bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kita semua adalah pemimpin, baik pemimpin rumah tangga, pemimpin organisasi dan pemimpin negara. Artinya bila Allah Subhanahu wa taala memberikan satu panduan yang amat hebat dalam surah ini, maka terjadilah apa yang tidak pernah kita bayangkan, iaitu negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu panduan. Yang pertama, Allah memberikan petunjuk. Petunjuk kepada siapa? Kepada orang-orang yang ingin menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kebenaran, iaitu petunjuk melalui Al-Quranul Karim. Maka mereka dapat merealisasikan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka yakin dengan apa? Yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa perlu adanya satu keyakinan? Bahwasanya keyakinan ini akan dapat memberikan satu dorongan dalam kehidupan kita agar kita menjadi insan yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai ketua rumah tangga, sebagai pemimpin, sebagai rakyat, maka hendaklah mereka bersabar dalam menyampaikan risalah dakwah, dalam menyampaikan satu kebaikan, dalam menyampaikan nasihat yang baik, nak mengajak manusia untuk bersujud di jalan Allah Subhanahu wa taala, kenalah sabar, sebab ganjaran orang yang sabar iaitu syurga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap pemimpin yang adil, pemimpin yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sentiasa bangkit tengah malam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menginfakkan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian, jadilah mereka sebagai pemimpin rumah tangga yang baik, sebagai pemimpin rumah tangga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai pemimpin organisasi, sebagai pemimpin negara. Maka bila seseorang menjadi pemimpin yang mendapat petunjuk dan sabar dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan membawa sesuatu kerangka fikir Al-Quranul Karim yang mendorong manusia untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang telah kita sebutkan di awal tadi, ada 4 formula dalam surah As-Sajdah ayat 15 dan ayat 16 itu merupakan salah satu cerminan dalam kehidupan kita. Yang pertama, banyak membaca Al-Quran. Yang kedua, tersungkur sujud. Kemudian yang ketiga, mendirikan solat tahajud. Kemudian yang keempat adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila 4 perkara ini dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita, maka jadilah kita menjadi insan yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Allah akan menganugerahkan kepada kita iaitu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah yang menjadi cita-cita seluruh umat manusia, khususnya rakyat Malaysia. Maka pada tahun ini kita ataupun kami menyambut Malaysia Quran Hour, iaitu bertemakan Malaysia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bersujud? Agar tercermin daripada keluarga Malaysia teguh bersama. Dengan demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan kurnia-Nya kepada kita sehingga kita menjadi insan yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan negara diredai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yakin percaya pada janji-janjinya, syukur segala nikmat